لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Maksudnya hendaklah kamu bertakwa dan takut pada suatu masa dan ketika akan berlaku fitnah yang tidak akan terkena kepada orang yang zalim di kalangan kamu sahaja, akan tetapi mengenai kepada semua makhluk. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah Allah Ta'ala itu maha keras balasan azab siksaannya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Islam ghariban wa sami'ahu ghariban kama bada'a fatuba dan qurba. Maksudnya Islam itu bermula dengan asing dan dia kembali akan menjadi asing, berpakailah kepada orang asing. Yang hormati pengurusi majlis, yang hormati juga yang berbahagia Datuk Husin bin Harun selaku nazir atau pengurusi masjid Taman Abu Jafar. Seterusnya tak lupa juga Al-Fadil Tuan-Tuan Imam, Fadil Tuan Bilal Wasiat datang kuasa masjid dan jamaah muslimin Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur Allah Ta'ala kerana dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita berada di hari Jumaat yang mulia ini, Sayyidul Rajab, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala memasukkan kita kumpulan orang-orang yang banyak bersyukur dan juga banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Jadi saya rasakan inilah kali pertama lah saya untuk bagi ceramah ataupun tazkirah kat sini. Dan saya rasakan tuan-tuan pun ramai tak kenal lah. Ada yang kenal saya rasa dan ada yang tak kenal. Saya berasal daripada Johor, Negeri Sembilan. Kerja di Pejabat Umum Islam daerah Seremban selaku Timbalan Pendaftar Pernikahan Dahulu daerah Seremban, melangkap penolong pegawai Darul Islam. Dan di masjid ni biasanya saya singgah semayang je, singgah semayang saja. Tapi untuk kuliah ceramah macam ni lah. Ni yang kita yang pasal kali pertama. Dan saya pun agak gabra juga dengan tuan-tuan ni. Saya tengok tuan-tuan ni semua garang sikit lah, garang wangi sikit, tak tahu senyum langsung. Adalah sesuatu sikit, insyaAllah. Baik, jadi perkongsian kita pada hari ini saya akan cubakan habis dalam satu suku lah, sebab hari ini kita Jumaat, insyaAllah. Jadi kita berkongsi satu ayat Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ayat dan surah Hujurat, di mana Allah Ta'ala nyebut Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samiun alim. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillah ulaika alladzina amtahana Allahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Walau annahum sabaru hatta tahja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang beriman, la tuqaddimu baina yadillah, janganlah kamu mendahului Allah Ta'ala dan Rasul. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu Wa
Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Di ayat itu kan, ayat surah Hujurat ni, Hujurat maksudnya bilik-bilik. Hujurat maksudnya bilik-bilik. Ayat ni nak menyatakan kepada kita, pertama, kita jangan mendahului Allah Ta'ala dan Rasul dalam apa jua perkara dalam kehidupan kita, terutama sekali dalam masalah undang-undang ataupun hukum hakam. Undang-undang ataupun hukum hakam. Ayat ini sebenarnya diturunkan berkenaan dengan kisah Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal satu hari diputuskan ke negeri Yaman oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Rasulullah tanya dengan Mu'az, "Macam mana kamu nak berhukum?" Maka Mu'az bin Jabal menjawab, "Aku berhukum dengan kitab Allah." Aku berhukum dengan kitab Allah. Kalau seandainya dalam kitab Allah aku tidak ada penyelesaian kepada masalah yang diajukan kepada kamu, so macam mana? So macam so tu saya cakap dah, tapi tak adalah cakap so. Jadi macam mana? Okay? Maka Mu'az bin Jabal, aku tengok pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kalau tidak ada dalam sunnahku, kata Nabi, macam mana? Maka aku berpegang kepada ijtihadku dan juga pendapatku. Jadi daripada kisah itu menunjukkan kepada kita bahawa jadi Mu'az bin Jabal mana meletakkan Al-Quran, Allah dan Rasul di atas. Allah dan Rasul berada di atas. Kemudian baru dia tengok pada pendapat dia masa itu. Tapi kalau zaman sekarang ni kita ada lagi ahli ulama, betul ya. So kalau tidak ada Quran dan hadis, kita tengok pada ahli ulama. Pendapat ulama, ijtihad ulama. Kalau tidak ada ijtihad ulama, kita tengok pada kias. Tengok pada kias. Tengok lagi kepada kawaid-kawaid hukum hakam yang terdapat dalam mazhab Syafi'i ini. Ada pula ulama menggunakan pakai seperti istishaful hal, masalah musalah, kaul sahabat, kaul sahabat dan sebagainya, berbalik kepada hukum asal dan sebagainya. Jadi pelbagai kaedah yang terdapat di dalam fiqh. Cuma kita dalam mazhab Syafi'i ini maknanya kita guna pakai 4: Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ijma' ulama dan juga dengan qiyas. Macam tu. So kalau tidak ada, boleh kita tengok pada pendapat kita, maknanya kecenderungan hati kita itu macam mana. Kecenderungan hati kita sama ada kita tidak melakukan perkara tersebut ataupun tidak nak melakukan tersebut. Jadi ayat ini menunjukkan pada kita kena meletakkan Allah dan Rasul di atas. Kita jangan menggunakan lebih pada logik akal kita. Memang tidak nafikan undang-undang cipta manusia pun ada juga kebaikannya. Contohnya dalam bab kita memandu di jalan raya. Memandu di jalan raya. Kita ada peraturan jalan raya yang dicipta, digubal oleh manusia sendiri. Kan kita ada lampu merah, ada lampu hijau dan ada lampu kuning. Sampai lampu kuning kita start nak berhenti. Ada orang lampu kuning dia tekan minyak. Ada orang lampu kuning dia tekan minyak. Nanti yang silap tu, orang depan dia tekan brek, yang belakang tekan minyak. So apa terjadi tuan? Bodong tum lah saya kata kan. Bodong tum. Masing-masing pun menyalahkan antara satu sama lain. Jadi sampai lampu kuning kita start berhenti. Sampai lampu merah kita pun dah berhenti. Sampai lampu hijau kita pun tokanlah minyak. Saya kata tokan minyak lah. Kadang lampu hijau tak tokan minyak, memang kena marah lah je. Kena hon di belakang. Oi, tidur ke apa? Kan? Berangan ke apa? Nah, ada juga macam tu. Itulah style kehidupan kita kan di dunia ini. Jadi maknanya dalam bab dunia ada undang-undang dan juga peraturan. Ini berkenaan dengan agama contohnya. Lagi pula halal dan haram. Berzina itu haram. Mencuri adalah haram. Rasuah adalah haram. Tak? Ar-rashi wal murtaji la'anullah. Orang yang memberi rasuah, kan, menerima rasuah,
maka mereka itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita tengok pada ayat tadi, wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha samiun alim. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian kita lihat ayat kedua. Kita ambil ringkas je. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu bil qawli kajahri ba'dukum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan kamu angkat suara kamu. Jangan angkat suara kamu fawqa sawtin nabi, melebihi daripada suara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayat ni tuan, dia ceritakan berkenaan dengan, kalau kita lihat pada asbabun nuzul, sama ada kita dalam kitab tafsir Al-Qasir ke, tafsir Badawi ke, jalan lain dan sebagainya, berbagai tafsir. Kat situ ada sebutkan bahawa kisah ini ada kaitan berkenaan dengan Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Dua orang sahabat baginda Rasulullah. Satu hari datanglah sekumpulan daripada kumpulan Bani Tamim. Kumpulan Bani Tamim. Mereka datang dan sebenarnya nak jumpa baginda Rasulullah, untuk mengisahkan masalah mereka tentang pelantikan ketua Amir dalam kabilah mereka. Jadi masa tu Nabi berada kat dalam. Kat depan itu Abu Bakar dan Umar dah siap kat situ. Jadi rombongan tadi ditahan oleh Abu Bakar dan Umar. Dan terjadi sedikit perbalahan tentang pelantikan ketua mereka. Umar kata dia cadangkan orang ni lagi tu. Abu Bakar kata dia cadangkan orang ni jadi ketua. Kalau tak silap saya, Abu Bakar mencadangkan Ka'ab bin Ma'bad. Ka'ab bin Ma'bad. Kemudian Umar mencadangkan Habisah bin Aris, silap saya. Jadi masing-masing ada cadangan ketua untuk kabilah Bani Tamim tadi. Jadi kemudian Umar kata, kau jangan macam nak lawan dan wahai Bakar. Abu Bakar kata, kau lah belagak kena macam kau dan bola. Itulah. Jadi masing-masing tu macam terjadi sedikitlah angkat suara lah masa itu. Jadi disebabkan perkara tadi, maka turunlah ayat Quran berkenaan apa yang berlaku kepada sahabat tadi. Allah Ta'ala sebut, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, jangan kamu angkat suara kamu melebihi daripada suara baginda Rasulullah SAW, suara Nabi kamu. Wala tajharu biqauli, dan jangan kamu meninggikan suara. Tajharu ni dengan tafa'ul lebih kurang sama maknanya. Lebih kurang sama maknanya. Angkat suara, tinggikan suara. Jangan kamu angkat suara, jangan kamu tinggikan suara. Kajah ripak tukum lipak dia, sama seperti kamu suka angkat suara di kalangan kamu. Kita kadang-kadang berkawan dengan kawan kita, kadang-kadang terjadi selisih faham. Yang si A nak pertahankan pendapat dia, si B nak pertahankan pendapat dia. Biasa kadang-kadang dalam mesyuarat, syarat sebuah orang, syarat masjid kan, syarat taman dan sebagainya, bila dia tak setuju, ada tim A, ada tim B, biasa tu. Betul. Masing-masing nak mempertahankan pendapat mereka. Itu kadang-kadang tinggi suara. Sampai tinggi suara. Itu biasa berlaku dalam masyarakat Islam kadang-kadang. Bukan masyarakat bukan Islam, kita sendiri pun kadang-kadang padah begitu. Jadi Allah Ta'ala tegur. Jangan kamu angkat suara kamu melebihi daripada suara baginda Rasulullah SAW, sama seperti kamu mengangkat suara antara diri kamu dengan sahabat kamu yang lain. Ditakuti antahbata a'malukum, ditakuti Allah Ta'ala akan menghapuskan segala pahala-pahala amalan kamu nanti. Wa antum la tashurun, padahal kamu semua mengetahuinya. Jadi ayat itu sebenarnya ditujukan asalnya kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tetapi walaupun dituju pada Nabi, sebenarnya ditujukan juga kepada kita. Ditujukan kepada kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam ni, dan kita semua mengaku sebagai umat baginda, dan kita menyatakan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. So maknanya kita kias kat situ.
Kalau adanya pengajian di masjid di surau, kan ada ustaz tuku dan sebagainya, cerita tentang bab hadis, cerita tentang kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam contohnya baca khutbah, khatib baca khutbah, kita ke belakang berbual. Kita ke belakang berbual, bercerita, terpelak sana, terpelak sini. So macam mana? Jadi suara kita melebihi daripada suara imam tu. Suara kita melebihi daripada suara tuku, suara ustaz yang bagi ceramah. Kita pula lagi hebat daripada dia. Barak. Jadi kalau disebut dalam kitab Asy-Syifa, salah satu daripada tanda kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So maknanya kalau ada orang bercerita tentang hadis Nabi, kita kena hormat orang itu. Ya. Kita kalau para sahabat dulu, kalau Nabi bercerita sebut kita tu, semua akan menundukkan diri. Semua akan berhenti, bukan makna tidur. Kita ni kalau tidur ramai. Tidur, bangun dan sebagainya. Kan, nasib baik ada orang pojokkan. Kadang tiap Jumaat pun tidur, bangun. Nasib baik kawan pojokkan. Oi, tak kamarlah, terang. Tak kamar tak. Nasib baik orang pojok. Kalau tak pojok, alamat ni orang semua dah balik, kamu jauh bangun. Oh, terjaga lah, kan? Macam tu. Itu realiti lah yang berlaku di kalangan kita. Mak kita. Jadi sebut dalam kitab itu cara salah satu cara kita mengazimkan, membesarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So maknanya kita kena menghormati siapa yang membacakan hadis itu. Seolah macam kita dongan Nabi yang cakap. Gitu. Macam Nabi yang bersabda begitu. Banyak lagu itu. Kadang kita buat main handset dan sebagainya. Takkanlah buku tu nak kata, oi tutup handset. Bila pula dia nak ceramahkan, asyik nak nunggu orang yang bercakap ya. Jadi tuan-tuan faham dah sikit tu lah. Faham dah sikit tu kan. Baik, seterusnya tuan, dalam ayat seterusnya Allah Ta'ala sebut, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladzina amtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka. Yaghuddu ni merendahkan suara. Tadi mengangkatkan suara, ni kita rendah suara pula. Inna Rasulillah, di sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ulaika alladzina amtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itulah orang-orang yang diuji Allah Ta'ala akan hati mereka untuk bertakwa kepada Allah. Mereka itulah orang yang diuji hati mereka. Jadi cerita kembali pada sahabat tadi lah, Bani Tamim tadi yang datang tadi. Jadi naklah kita merendahkan suara apabila berada di sisi alim ulama. Tuk-tuk kadang bercerita, dia bagi nasihat, bagi pendapat dan sebagainya. Kita ambil kira pendapat mereka itu. Walaupun mungkin dalam hati kita tu macam bengkok je kan, tak setuju dengan pendapat. Tapi itulah yang kita kena. Kerana kat situ pun kadang-kadang ada komunisan dia. Ada komunisannya. Kemudian dalam hadis pun Nabi cerita kepada kita bahawa salah satu daripada tanda-tanda orang iman ni, dia sentiasa nasihati antara orang lain. Bagi nasihat sahabat-sahabat kita ni, kadang-kadang dia terlanjur, dia tersilap langkah dan sebagainya. So tugas kita bagi nasihat lah. Dan Nabi sebut dalam Quran, ad-dinu nasihah, agama itu merupakan nasihat. Sahabat kita tak datang jemaah, bagi dia, tanya khabar dia, mana apa tak datang ni. Subuh kalau boleh, saya nak tahukan ke subuh lah. Sebab ada satu masjid yang mana tu kan, yang viral tu, Masjid Terbelum Jaya kan. Masjid tu bagus tu kan. Penuh masjid dia macam solat Jumaat. Macam solat Jumaat. Jadi tuan-tuan kena belajar dengan dia orang. Tuan kampung rahsia boy. Kan? Sampai penuh masjid tuan ni subuh. Kita kalau sini masjid sudah tak penuh subuh. Penuh tak tuan? Melepak. Melepak ke mana? Ke jalan? Kolam buka sana. Okey, bagus. Surau pula macam mana? Surau pun kita tengok juga. Yang masjid dia tengok, surau pun kita tengok.
Jadi kalau boleh begitulah. Dan kalau cerita kelebihan solat subuh ni memang banyak kelebihannya. Kalau sebut dalam hadis tu, kalau seandainya di kalangan umat aku tahu tentang kelebihan solat subuh itu, nescaya mereka akan datang ke masjid itu walaupun dalam keadaan merangkak gitu. Walaupun dalam keadaan merangkak, mereka akan datang untuk mengibaratkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga satu hadis menunjukkan bahawa para malaikat akan turun naik pada waktu subuh dan waktu asar. Pada waktu subuh dan waktu asar disebut dalam hadis satu hadis. Ketika malaikat tadi naik, maka Allah Ta'ala pun bertanya pada malaikat tadi yang naik waktu subuh. Biasanya naik waktu subuh ni waktu malaikat malam lah. So dia punya jadual kerja di malam. Kita ada jadual kerja kan. Jadual kerja kita malam. Malaikat tu. Jadi waktu subuh dia pun naik, bawa lah amalan-amalan manusia ni bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. So Allah Ta'ala pun tanya, apa yang dilakukan oleh umat aku, oleh hamba-Ku? Kata Allah, adakah Allah Ta'ala tak tahu hamba dia buat apa? Ni persoalan. Tentulah Allah Ta'ala tahu. Takkanlah Tuhan tak tahu hamba tu buat apa. Tapi Allah Ta'ala tanya dengan malaikat, wahai malaikat, apa yang hamba buat? Wahum yusallun, kata malaikat, mereka tengah sembahyang. Kalau ada tengah tidur, wahum na'imun, mereka tengah tidur. Kalau tengah bermain, wahum la'ibun, mereka tengah bermain. Tak? Macam-macam lah jawapan malaikat masa tu. Kalau tengah bekerja, macam-macam lah tengah bekerja. Jadi berbagailah bagi yang kalau Allah Ta'ala tanya hamba tu, maka malaikat pun menjawab wahum yusallu, mereka tengah sembahyang. Kemudian waktu asar pun juga malaikat tanya. Malaikat siang pula, jadual di siang tadi dia naik pula waktu asar bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala tanya dia, wahai malaikatku, apa yang dilakukan oleh hamba-Ku si Muhammad ni? Maka Allah Ta'ala malaikat pun kata wahum yusallun, dia tengah sembahyang, dia tengah solat. Kalau laimun lah, naimun tidur berkoruh lah. Malaikat jawab berkoruh lah, bermimpi Allah, dia tengah bermimpi. Oh jawab, malaikat kata bermimpi. Gitu. Allah Ta'ala tak tahu. Allah Ta'ala tak tahu. Takkan dia ada Tuhan dia tak tahu apa yang dilakukan oleh hamba-Nya terhadapnya pada hari itu tadi. Faham kan? Jadi Allah Ta'ala sebut tadi, lahum maghfiratun wa ajrun azim, bagi mereka itu keampunan dan juga pahala yang besar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir, innal ladzina yad'una min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun, sesungguhnya orang-orang yang menyeru akan kau ya Muhammad min wara'il hujurat, daripada belakang bilik, belakang tabik, kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Ini nak cerita pada kita tentang sifat makhluk. Aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Dalam Al-Quran banyak perkataan ini. Nak cerita pada kita tentang diri kita yang lemah, yang penuh kelemahan, kekurangan dan sebagainya. Ada orang kadang-kadang dia dapat kelebihan sikit, dia pun belagak, tak kabur kan, sombong. Islam pun tak tahu kan. Allah selamat dia Islam. Tak ada Waalaikumsalam kan. Tak ada Waalaikumsalam. Ustaz Muhammad Islam siapa dia dan siapa kata. Ada dia jawab salam tu kan. Nak jawab salam tu. Jadi lainlah kalau dia tak dengar. Dia tak dengar. Kita beri salam 10 kali, tak tahu dia. Pokoknya dia ada masalah sikit tengok tu. Itu lain tuan. Dia dengar tapi biasa dengar. Okay. Kemudian kita sebut dalam Quran, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Dan jikalau sesungguhnya mereka itu sabirun, sabar hatta takhruja ilaihim, sehinggalah Nabi keluar berjumpa dengan mereka tadi yang tengah berbalah tadi, berkata mengangkat suara di belakang bilik Nabi tadi, kan, la khairan lahum, nescaya lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim, Allah Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha
sifat Allah Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi Allah Ta'ala ni fahamlah kan, kalau dia ada asma husna tu banyak nama Allah. Antara nama-nama Allah Ta'ala yang hebat ni Al-Ghafur Ar-Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia tahu hamba dia lemah. Allah Ta'ala tahu hamba dia lemah. Kadang-kadang buat kesilapan, kadang keterlanjuran, tersilap cakap, macam-macam lah. Kita kadang-kadang tak sengaja pun. Kita memang kita nakkan, kita nak jadi, kita niat nak jadi. Hari ini inilah kata pertemuan pertama saya dengan tuan bagi ceramah dan sebagainya. Dan kalau ada masa kita jumpa lagi lah. Kalau nak pagi, tak pagi pun tak apa. Tak pagi pun tak apa. Tapi imam selalu bukan pejabat agama tu. Imam hantar orang. Orang dekat saya lah saya tu bagi urusan. Kalau saya tak sayang, imam pun tak kali nak dekat tu. Jadi ni sementara lesen dengan usaha ni. Siapa yang nak ada tambah lagi? Dia kena mau mahkamah dulu lah. Yang macam bujang tu boleh lah cari dia. Toman kan? Toman. Kan ada rumah. Ada. Boleh gila. Cukup tu. Okey, sekadar itulah perkongsian macam itu insya-Allah. Sekian aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa atubu. Assalamualaikum. Mana yang lebih kepada Allah Taala, mana kurang, mohon maaf saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.